37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Huraian sifat, yakni sifat yang wajib bagi Allah. Yang ketiga dari sebutan. Yang ketiga pada sebutan sahaja. Yang ketiga pada perkiraan kita sahaja. Bukan bermaksud sifat Allah Ta'ala itu beraturan dulu dan kemudian. Tadi ketiga itu hanya bilangan. Tidak menjadi masalah kalau kita nak letak sifat baqa' ni nombor 1. Boleh. Kerana segala sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala itu semuanya sedia kala. Tidak ada permulaan bagi adanya segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Mahupun yang 20 yang wajib dipelajari secara tafsil serta diimani di dalam hati, ataupun yang wajib diimani secara ijmal, secara ringkas. Jadi wajib kita beriktikad secara ringkas di dalam hati bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak dengan zatnya yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi. Tidak boleh dikirakan berapa jumlahnya sifat kesempurnaan Allah. Bukan 20 sahaja. Baik, jadi hari ini musannif rahimahullahu ta'ala nak memperkenalkan, nak menghuraikan kepada kita di antara sifat yang mesti kita kenal, yang mesti kita faham betul-betul, faham sungguh-sungguh di dalam hati kita, serta wajib beriman, iaitu tentang sifat baqa' Allah Ta'ala. Jadi baqa' adalah nama bagi sifat. Baqa' adalah nama bagi sifat yang wajib, makna yang mesti ada pada Allah. Seandainya tidak ada sifat baqa' ini pada Allah, tidak layak sekali-kali dah dipanggilkan Allah itu Tuhan. Tak layak, tak wajib disembah Allah itu seandainya dia tidak bersifat dengan baqa'. Apa erti baqa'? Erti baqa' kekal. Jadi kekal ini terjemahan alih bahasa daripada Arab kepada Melayu. Baqa' artinya kekal. Apakah maksud kekal? Yang dimaksudkan, yang dikehendaki, yang dikehendaki di sini, yakni pada perbicaraan sifat Allah Ta'ala ini, kekal yang bagaimana? Kekal yang bagaimana yang dimaksudkan wajib pada Allah? Kekal yang bagaimana? Di situlah perlukan kepada penjelasan agar dapat kita memahami, sehingga kita boleh membezakan di antara sifat kekal yang ada pada Allah
dan sifat kekal yang kita selalu guna pakai untuk makhluk. Kemudian baqa ini ataupun sifat kekal ini adalah salah satu cabang ataupun sifat-sifat yang terkumpul ataupun duduk di dalam kumpulan sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah, yakni sifat yang kita tidak boleh mengerti akan maksudnya kecuali dengan menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Itu maksud sifat salbiyah. Sifat yang kita tidak boleh mengerti maksudnya kecuali dengan menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Itu sifat salbiyah. Ulang balik, sifat yang tidak boleh kita mengerti maksudnya kecuali dengan menafikan, menolak, menidakkan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. 3 kali dah ulang. Tak nak tulis juga tak sana. Dah tulis tak apa. Belum tulis ni. Maksudnya sifat kekal yang dimaksudkan pada Allah Ta'ala itu tidak akan kita faham maksudnya melainkan dengan kita menafikan perkara yang tidak layak dengan Allah. Baru kita boleh faham maksud kekal yang ada pada Allah. Baik, macam mana? Kekal itu tadi terjemahan daripada baqa. Itu bukan maksud. Kekal itu bukan maksud, tu erti. Alih bahasa. Maksud kekal tidak binasa. Tidak binasa. Jadi sifat binasa itu adalah sifat yang tidak layak dengan Allah. Maka dinafikan, ditolak. Dinafi makna ditolak. Tidak binasa. Tidak tu yang dimaksudkan dengan salbi. Tidak binasa. Baru faham maksud kekalnya Allah. Kalau tidak diterjemahkan dengan tidak binasa, kita tak akan faham maksud kekal Allah. Silap-silap kita akan memahami kekal Allah Ta'ala itu seperti kekal makhluk, dengan makna lama lagi akan wujud, lama lagi akan ada. Makna kewujudan dia akan memakan masa yang sangat panjang. Itu kekal yang biasa kita gunakan, yang kita cakap hari-hari, yang kita gunakan, yang kita sandarkan pada makhluk. Kita kata syurga itu bersifat kekal. Apa maksud? Apa maksud syurga itu bersifat kekal? Bermaksud kewujudan syurga itu akan memakan masa yang sangat-sangat panjang. Walhal, yakni padahal hakikat diri syurga itu menerima terima binasa. Syurga itu terima binasa. Mana akal kita menerima seandainya syurga itu binasa. Kenapa? Kerana syurga itu perkara yang baharu. Boleh faham? Jadi setiap perkara yang baharu menerima binasa, kecuali Allah tidak kehendak membinasakan. Kalau kita tak hurai macam tu, nanti kita jadi keliru di antara kekal Allah dengan kekal syurga. Kekal syurga dengan makna kewujudannya akan bersangkut paut dengan masa yang sangat panjang. Adapun kekal Allah bukan dengan maksud kewujudan Allah itu bersangkut paut dengan masa yang panjang, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan kekal Allah ialah tidak menerima kebinasaan. Tak terima binasa. Tidak terima pada akal
binasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terima pada akal binasanya sifat-sifat Allah. Bukan dengan makna Allah Ta'ala itu kewujudannya akan memakan masa yang sangat panjang, bukan. Allah tidak, maha suci Allah daripada bersangkut paut dengan waktu. Inilah perlunya kita mengaji, baru kita boleh bezakan kekal Allah dengan kekal makhluk. Kalau tak mengaji, kalau tak belajar, kalau tak dihuraikan begini, mustahil kita boleh faham maksud kekalnya Allah. Kalau seseorang itu memahami bahawasanya kekal Allah Ta'ala itu adalah dengan makna kewujudan Allah itu bersangkut paut dengan masa yang panjang, sesungguhnya dia telah mensyirikkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, iaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mana sifat yang disamakan tadi? Kekal ada dengan makna memakan masa yang sangat panjang. Itu sifat makhluk, itu bukan sifat Allah. Tapi seandainya seseorang itu memahami demikian, dan itulah yang menjadi pegangan dalam hati mereka, sesungguhnya rosaklah akidah. Na'udzubillah. Jadi kafirlah dia. Jadi kafirlah, jadi kufur, jadi syirik, murtadlah dia. Na'udzubillah. Lepas tu belajar ilmu sifat 20 ni wajib, wajib. Kalau tuan-tuan tak mengaji ni, boleh tuan-tuan hurai macam tadi? Boleh? Yang biasanya kita faham kekal dengan makna apa? Biasa-biasa. Lama lagi ada. Betul? Siapa faham macam tu sebelum? Mujur Allah selamat dengan kita. Sebab tu saya pesan mengaji. Ngaji. Jangan dekat-dekat dengan golongan yang berbahaya. Yang mana fahaman mereka mengajak kita supaya tidak perlu mengaji sifat 20. Bahaya fahaman itu. Kenapa kita ditegah dalam Islam melakukan perkara syubhat? Kenapa? Kerana perkara syubhat ni lama kelamaan boleh menarik kepada benda haram. Kenapa kita tak boleh bermain-main mendekatkan diri dengan pahaman yang tersebut? Kerana lama kelamaan boleh menarik kepada rosaknya akidah. Boleh faham? Bahaya. Lama kelamaan tertarik sedikit jatuh kepada haram. Dah biasa buat syubhat, nanti lama kelamaan terjun dengan haram. Sebab tu Islam larang. Walaupun syubhat tu tidaklah berdosa seperti haram, tapi dilarang. Kenapa? Kerana akan membawa seseorang, menjerumuskan seseorang itu kepada yang haram. Sebab itu ulama kita, guru kita ahli sunnah wal jamaah melarang sekeras-kerasnya jangan sesekali mendekatkan diri dengan fahaman yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana lama kelamaan nanti akan terjatuh ataupun akan terikut fahaman mereka, yang akibat dia mengkufurkan. Akibat dia boleh mengkafirkan. Jadi bahaya. Bahaya. Jangan main-main. Kemudian wajib pada syarak pula. Jadi dah faham dah maksud kekal Allah. Maksud kekal Allah ialah kewujudan Allah Ta'ala itu tidak binasa. Tidak binasa, itulah yang dimaksudkan dengan Allah bersifat kekal. Tidak seperti yang kita faham pada sifat syurga itu. Syurga kekal,
Allah mengekalkan syurga. Boleh hidup dalam syurga itu selama-lamanya, takkan mati sampai bila-bila. Tapi bukan bermaksud syurga dan nikmat yang ada di dalamnya itu tidak menerima kesudahan, tidak menerima kebinasaan. Dah, syurga dan isi kandungnya menerima binasa, cuma mengikut janji Allah, Allah tidak akan binasakan. Jangan disamakan kekal syurga dengan kekal Allah, jangan. Jadi sebab tu bila kita belajar tauhid ni, sebab nak membetulkan kefahaman kita. Kerana apa yang kita faham, itulah yang kita pegang, betul tak? Kalau seorang tu faham Allah Ta'ala itu lama lagi ada, maka itulah i'tiqad dia, itulah iman dia. Maknanya dia beriman Allah itu bersangkut paut dengan masa. Nampak tak? Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Wajib mengetahui dengan mana? Wajib mengaji, wajib belajar, wajib tahu. Masa nak belajar tu terpulang, bila dah ikutlah. Jangan ikut waktu orang lain, urusan tak sama. Ada kawan kita, di pagi tak dapat ngaji, tengah hari tak dapat ngaji, petang tak dapat ngaji, lepas maghrib tak dapat ngaji, lepas isyak tak dapat ngaji, dia ngaji 2 pagi. Dekat pondok kita ada kelas pukul 2 pagi. Siapa nak datang main. Tapi bukan saya, Tuhu kita baca. Jadi ada juga siapa yang nak ngaji boleh sila datang. Falyatafaddal, mari. Siapa yang nak ngaji boleh silakan. Pukul 2 pagi, habis pukul 4.30 pagi. Lelaki pun boleh. Setakat ni perempuan tak ada lagi lah yang berani. Lelaki tu makna dia bersungguh. Itu menunjukkan dia tahu tanggungjawab. Aku dah menghabiskan masa aku dengan urusan pekerjaan, makna tak boleh tidak aku kena korban juga masa walaupun tengah malam, sebab ini kewajipan aku terhadap Allah. Macam tu, bukan memberikan alasan sibuk bekerja, tak ada masa nak menjadi. Bukan tu alasan. Itu menunjukkan orang faham. Tu orang faham. Orang tak faham, dia akan jadikan alasan tak boleh datang subuh selepas maghrib, tak boleh datang mengaji lepas isyak, tak boleh mengaji kuliah duha, tak boleh mengaji kuliah zuhur. Maknanya Allah Ta'ala akan terima alasannya, yang bahasanya dia tak ada masa nak mengaji. Dan Allah tak akan terima alasan kita. Itu kata orang bersungguh. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dolak dalih. Jadi wajib mengetahui serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh Allah Ta'ala bersifat kekal, tak terima binasa. Tak terima binasa dengan makna tidak terima ataupun tidak diterima pada akal. Itu maksudnya tak terima binasa. Kalau ayat panjangnya, tak terima pada akal binasanya Allah. Nak terjemah benda mustahil kan? Apa maksud mustahil? Perkara yang tidak boleh diterima pada akal adanya, betul? Itu mustahil. Jadi mustahil tu, perkara mustahil itu bukan semata-mata benda tu tiada. Satu, tiada. Lagi pula tak boleh terima kewujudan dia. Kewujudan benda tu akal tak boleh terima. Yang satunya benda tu memang tak ada. Satu lagi tak boleh terima. Kalau seorang tu dia mengetahui bahawa mustahil itu benda yang tiada, tetapi akalnya boleh terima seandainya ada, maka rosaklah akidah. Contoh sekarang, semua orang tahu tidak ada Tuhan, tidak ada anak bagi Allah, betul? Semua orang tahu tidak ada anak bagi Tuhan. Tuhan tak ada anak, semua orang tahu. Tapi seandainya dalam ramai-ramai tadi ada hamba Allah yang akalnya boleh terima seandainya ada anak Tuhan boleh jadi ada, anak Tuhan harus ada. Kalau Tuhan kehendak menjadikan, maka kafirlah dia, kufurlah dia. Sebab apa? Kerana akalnya boleh terima perkara yang mustahil bagi Allah. Itu maksud mustahil.
Bukan semata-mata tiada, akal tak boleh terima. Kalau akal terima, rosak akidah. Faham betul-betul maksud mustahil akli. Dia bukan sekadar tiada, bahkan akal tidak boleh membenarkan sekali-kali. Itu mustahil akli. Mustahil, boleh faham ya tu. Siapa tidur kat sana? Jangan tidur tuan-tuan. Ambil air membasuh muka. Kita mengaji ni tak selalu. Saya cakap duduk depan ni boleh cakap. Duduk belakang ni. Tak ada tak kursi dah. Saya menerap tu kat bawah. Hujah ada, lawan Allah Ta'ala ni kenapa Allah Ta'ala menjadikan kepayahan dalam diri kita untuk melakukan ibadah? Di antaranya supaya kita mengetahui betapa besarnya pahala itu yang Allah nak bagi. Walaupun satu pahala bukan mudah nak menghasilkan. Perlukan pengorbanan masa, tenaga, kadang-kadang harta, kadang-kadang kepentingan diri, kadang-kadang korban perasaan. Betul? Untuk nak mentaati perintah Allah tadi. Kemudian kena berlawan dengan dunia, kemudian kena berlawan dengan makhluk, kena berlawan dengan nafsu, berlawan dengan syaitan, baru dapat pahala. Itu pun kalau pandai jaga, dia akan kekal sampai dalam kubur. Kalau tak pandai, dibinasa. Maksudnya supaya Allah nak mengajar kita, supaya kita yakin sungguh-sungguh yang namanya pahala kebajikan itu sangat-sangat mahal. Supaya kita sayang pahala ni, payah nak dapat. Bukan benda ada tepi-tepi jalan boleh kutip-kutip, boleh buang-buang, tidak. Payah nak dapat. Supaya hamba tadi jaga kebajikan dia. Sebab dia beriman nanti nak mati, nak kena ada bekalan. Maka bekalan tu tadi yang nama pahala kebajikan tadi sangat payah nak cari. Takkan kita nak buang dengan bermudah-mudah. Itu tindakan orang yang tidak waras. Sampai menyelam sampai dalam laut tu, beribu-ribu meter nak dapatkan mutiara ke permata yang sangat mahal, sampai ke atas buang. Cerdik ke tidak? Waduh, tak cerdik nak masuk dalam tu, jumpa jerung, jumpa nenek jerung, baby shark, papa shark, grandma shark, macam-macam jumpa dalam. Nak dapatkan benda berharga tadi, betul? Bukan senang. Tiba-tiba bila bawa naik ke atas, buang dalam longkang. Cerdik ke tak cerdik ni? Jadi kita, bila kita tahu sukarnya nak mendapatkan pahala, baik, boleh tak contohnya Allah nak terima solat kita tanpa kita belajar? Nak fahamkan bab solat berapa lama? Berapa masa nak kena ambil belajar bab solat? Cerita solat yang bersangkut paut perihal akidah, kebersihan hati, rukun qauli, rukun fi'li. Nak kena ngaji tajwid, agak-agak masa berapa lama tu nak menghasilkan solat yang sebenar-benar, yang sah. Banyak masa, betul? Jadi itu proses nak cari ilmu untuk dirikan solat. Belum solat, cari ilmu dulu nak mendirikan solat seperti yang Allah suruh, supaya layak mendapat pahala dan amal itu diterima oleh Allah. Nak solat tu pula kena lawan nafsu dan sebagainya tadi. Kalau tak boleh juga nak solat. Jadi besar pahala walaupun satu. Orang yang waras, orang yang cerdik, orang yang bijak, dia akan sayang dengan pahala. Dia akan usaha jauhkan dirinya daripada benda-benda yang melompat, meragut, mencubit pahala dia. Iaitu mana? Sifat-sifat madmumah dalam hati. Sifat-sifat madmumah dalam hati itulah yang diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti pencuri, perompak, peragut yang merampas kebajikan. Maka dia akan jaga, dia akan bersihkan hati, dia
akan kawal hatinya daripada ada perabot-perabot yang akan mencuri pahala kebajikan. Itu di antara hikmah Allah jadikan kepayahan. Selain daripada Allah nak bagi pahala dalam mujahadah. Dan kata ulama, di antara sebab Allah Ta'ala memberi ujian kepada kita ni, orang awam ni, ujian yang berat-berat. Kenapa? Kerana Allah tahu kita tak mampu mendapatkan pangkat darjat yang tinggi dengan memperbanyakkan amal soleh. Dia tahu yang kita ni, muka kita ni muka saya ni muka tak layak nak dapat darjat yang tinggi dengan memperbanyakkan amal soleh. Nak sembahyang sunat 300 rakaat tiap-tiap malam. Oh tak, ni muka tak layak punya muka. Maka Allah gantikan dengan memberi ujian yang berat-berat. Kerana apabila hamba-hambanya sabar, redha, bersangka baik, tidak berputus asa dengan ujian yang berat-berat tadi, maka darjatnya juga ditinggikan oleh Allah, walaupun bukan dengan cara memperbanyakkan ibadah. Boleh faham? Allah Ta'ala maha bijaksana. Dia yang menciptakan kita dan dia yang maha mengetahui apa yang terlebih baik untuk hamba-Nya supaya nanti mendapat kesenangan di hari akhirat. Itu Allah bersifat dengan kasih sayang. Kita yang tak mengerti kasih sayang Allah. Baik, itu dia. Jadi bawa-bawa sabar banyak. Kemudian mana dalilnya? Mana bukti? Kalau orang tanya, mana bukti awak beriman, awak yakin Allah tu kekal, Tuhan tu kekal? Mana bukti? Ataupun itu dakwaan kosong semata-mata? Jadi mesti kita kena belajar, mengetahui, ambil tahu manakah dalil bukti yang menunjukkan tentang kekalnya Allah. Sebab Allah Ta'ala ni bukan benda nyata, boleh tengok, boleh tunjuk, betul? Perkara yang gaib daripada pandangan mata kita, tak boleh tengok dengan mata, tak boleh nak sentuh. Sebab dia mukhalafah, tak serupa dengan makhluk. Tapi macam mana nak membuktikan yang dia tu kekal? Kalau macam bangunan yang kita kata bangunan kekal, boleh tunjuk kau orang, mai tengok ni, tengok bangunan. Boleh nak tunjuk macam tu. Ini nak kata Allah tu kekal macam mana? Jadi kena ada dalil, ada bukti. Jadi musannif bawa bukti di sini. Dia tolong kita bawakan bukti yang menunjukkan Allah itu wajib mesti bersifat dengan kekal, yakni tidak terima binasa selama-lamanya. Iaitu daripada buktinya diambil daripada firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. La raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan kesangsian di dalamnya. Wajib kita terima, percaya sungguh-sungguh dengan Al-Quran sebagai tanda kita beriman dengan Allah, sebagai tanda kita beriman dengan Rasulullah. Tanda-tanda orang yang beriman dengan Rasul, dia akan menerima apa saja yang dibawa oleh Rasul. Bukan semata-mata mempercayai dia baginda adalah pesuruh Allah, bahkan yakin apa yang disampaikan, yang dibawa itu semuanya benar daripada Allah. Ini ayat ni di antara perkara yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul, cuma dipanggil Al-Quran. Jadi wajib kita terima, percaya, setuju sungguh-sungguh dalam hati, walaupun perkara yang dikhabarkan itu tidak boleh dilihat dengan mata kepala kita. Wajib terima sungguh-sungguh. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap mereka di atas dunia ni binasa. Wajib yakin tiap-tiap yang berada atas dunia ni binasa. Maknanya akan bertemu dengan kebinasaan, akan musnah, akan hilang pangkat kita, jawatan kita, nama baik kita, penghormatan orang terhadap kita, penghinaan orang terhadap kita, celaan orang terhadap kita, semuanya itu akan berkesudahan. Jadi tak payah nak sedih-sedih, sebab benda tu akan
berakhir. Dunia. Kesenangan dunia berakhir, kesedihan dunia pun berakhir. Yang tidak berakhir ni kesenangan selepas mati ataupun kecelakaan, kesedihan, kehinaan selepas mati. Ini tidak berkesudahan. Dia akan kekal. Kalau orang tu selepas mati dia bahagia seronok, tak sudah-sudah, memakan masa yang panjang. Allah janji Allah akan kekalkan keseronokan itu. Kalau matinya azab, matinya celaka, matinya seksa, matinya sedih, itulah kehidupan selepas mati. Itulah hidup kekal. Maknanya dia akan hidup dalam keadaan kekal dalam kesusahan. Kita nak yang mana? Kita nak yang mana? Nak duduk dalam celaka selama-lama? Duduk dalam azab selama-lama? Duduk dalam api selama-lama? Tak nak, kena buat sebab. Kalau tak nak, kena usaha buat sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada syurga Allah. Jangan buat sebab yang melayakkan kita duduk di dalam azab neraka Allah. Kena tinggalkan sebab-sebab masuk neraka itu, kena tinggal. Jangan buat sebab. Kalau buat sebab nanti dah ada kelayakan. Tahu tak? Dah ada kelayakan. Kita tak solat, maknanya dah ada kelayakan untuk masuk neraka. Kita suka mengumpat, dah ada kelayakan untuk neraka. Kita suka berdengki, dah ada kelayakan. Banyak kelayakan nak masuk neraka itu. Jadi kalau tak nak duduk dalam keadaan celaka selama-lama, jangan buat sebab-sebab. Boleh faham tak ni? Ni kita ni masalahnya cakap tak sempur bikin. Kita ni banyak bohong, kita ni banyak dusta. Kalau kata nak neraka, nak syurga, tapi kita tak buat sebab pun nak ke syurga. Kalau kita tak buat sebab nak ke syurga, bermaksud kita sedang buat sebab ke neraka. Kalau kita tidak usaha nak ke syurga, maknanya kita sedang usaha nak ke neraka. Kalau kita tak usaha nak berubah jadi baik, bermaksud kita sedang berusaha nak jadi yang lebih tidak baik. Jadi kita fikir nak yang mana? Nak duduk dalam keadaan bertambah jahat ataupun nak berubah bertambah baik, zahir ataupun batin kita. Jadi semuanya binasa. Jadi tak payah sedih lah. Tak payah sedih-sedih hantar dunia. Boleh sedih, tapi jangan melampau lah. Jangan melampau-lampau sampai menyalahkan takdir, sampai tak boleh terima takdir. Tu jangan, tu bahaya. Kalau sedih biasa itu dah memang tabiat kita manusia dah. Tapi jangan dengan sebab kesedihan dan emosi rosak akidah. Jangan. Sebab syaitan ni dia suka waktu orang sedih, dia suka. Dia sangat suka. Waktu tu jiwa manusia sangat lemah waktu tu. Kesabaran dia sangat lemah waktu dia sedih. Maka syaitan dan nafsu mengambil peluang untuk merosakkan akidah. Dia hasut. Itulah aku dah kata dah. Dia kata Tuhan ni bukannya adil. Bisik dia. Tak patut Tuhan takdirkan kau macam ni. Tak sepatutnya dia takdirkan kau macam ni. Dia datang, kita tengah sedih pula, tengah stres pula. Dia kata ini peluang keemasan. Sebab waktu tu iman dia lemah, sabarnya lemah. Jadi waspadalah. Moga Allah pelihara semuanya, amin ya rabbal. Dan kekallah zat Tuhan engkau. Jadi tiap-tiap yang binasa, kalau tak ada pada kita ataupun ada pada kita benda yang tidak bersifat kekal ni, tak apa, tak payah sedih. Ada pada kita benda yang tak elok, benda yang tak sedap. Tapi benda tak elok, tak sedap tadi bersifat tidak kekal. Tak payah risau. Akhirnya akan bertemu dengan kesudahan. Contoh apa? Kemiskinan atas dunia.
Kemiskinan atas dunia ini akan berkesudahan. Dia tak bawa cerita miskin tu sampai akhirat. Jadi kalau seandainya Allah bala, Allah uji kita dengan kemiskinan, tak perlu sedih sangat. Tak perlu sedih sangat, sebab yakin kemiskinan yang ada pada aku ni akan berakhir. Kesederhanaan harta benda yang ada pada aku ni akan berakhir. Masalah yang ada dalam diri aku ni akan berakhir. Ataupun kita tidak mendapat kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, keseronokan yang bersifat sementara tadi, pun tak payah nak sedih dah. Sebab sekaya apa pun, sebahagia apa pun, seseronok apa pun atas dunia ni berakhir. Yang kita nak kena fikir daripada sekarang tu, selepas mati tu, selepas nyawa kita Allah cabut, tu kehidupan lepas tu nak fikir lepas tu. Itu yang utamanya, itu hakikat hidup yang sebenar-benarnya, iaitu selepas mati besok. Nak kekal, kita nakkan benda baik yang berkekalan selepas mati. Kita tak nak benda yang tidak baik yang berkekalan selepas mati. Jadi jangan dengan sebabkan benda-benda dunia ni kita semakin menjauhkan diri dengan Allah. Dan kekallah zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan bahawa, yang memberi faham bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Firman Allah maknanya daripada Allah. Orang yang beriman yakin sungguh-sungguh Allah itu Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan, maha suci daripada kekurangan, contohnya bohong, contohnya dusta. Dia akan terima, dia akan yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala dah membuktikan bahawasanya zat dia bersifat kekal dalam syurga itu. Dalam Quran tu Allah dah memberi bukti, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Maka orang yang mengaji Quran ataupun yang nak membaca tafsiran Quran atau terjemahan Quran perlu memahami akan sifat-sifat yang layak dengan zat Allah, supaya jangan disalah faham pada kata wa yabqa tadi. Wa yabqa itu bermaksud apa? Kalau diterjemah apa maksud tadi? Dan kekallah, betul? Kalau kita tak nak ngaji sifat 20, kita faham dan kekallah zat kau, maknanya Tuhan tu lama lagi ada. Nama dah dia akan faham situ. Padahal yang dimaksudkan dan kekallah zat wajhu tu makna zat Allah, dan kekallah zat Allah Ta'ala itu dengan maksud apa? Zat Allah itu tidak akan bertemu dengan kebinasaan. Tidak akan binasa zat Allah Ta'ala. Berkekalanlah zat Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha mulia. Itu maksud. Tapi kalau kita tak nak mengaji sifat 20, tinggalkan ilmu tauhid, sibuk heboh dengan tafsir, nanti lama-kelamaan ni duk faham wa yabqa wajhu, dan kekal apa maksud? Lama lagi Tuhan tu ada. Dalam Quran ada sebut. Betul, dalam Quran ada sebut. Kita yang salah faham dengan Quran. Kita yang salah faham dengan Quran. Memang dalam Quran ada sebut Allah Ta'ala wa yabqa, kekal, tapi kita yang salah faham dengan maksud kekal. Faham ke? Tak faham ni? Ngaji tauhid dulu, jangan duk buat gelenyar nak mengaji tafsir. Tafsir bukan tak bagus, bahaya kalau kita pergi tadah dalam keadaan tak ada persiapan. Tu maksud saya. Nak pergi membicarakan tentang kalam Allah yang padahal kau sendiri pun tak kenal sifat Allah bagaimana. Bukankah pergi menempah bahaya tu? Ni dulu. Sebab tu ulama kata ilmu fardu ain dulu, tumpukan dulu. Sebab ni bahan penting. Kita tak nak dengar nasihat. Pergi juga. Kalau tukang tafsir tu sama akidah dengan kita, alhamdulillah, dia akan mentafsirkan contohnya macam tadi.
Wa yabqa dengan makna dalam pembacaan, dalam perbahasan ilmu sifat 20 kita, akidah kita, dengan maksud Allah Ta'ala itu tidak akan bertemu dengan kesudahan. Itu kalau yang mentafsirkan itu guru tafsir kita, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau Wahabiyah, dia akan mentafsirkan ikut pahaman dia. Boleh faham dia ni? Itulah sebabnya kita bukan berdengki. Kita bukan berdengki. Kita wajib jaga agama. Apa-apa pahaman, apa-apa syariat yang boleh merosakkan syariat dan akidah, kita kena jaga, kita kena pantau, kita kena ingatkan, kita kena nasihatkan supaya masyarakat umat tidak mudarat. Mudarat agama lebih besar lagi daripada mudarat dunia. Mudarat akidah lebih besar daripada mudarat dunia. Ya, bukan untuk guru kita hasad dengki, bukan. Maknanya bahaya. Itu tadi, bahaya. Waktu mereka jaga, bukan dengki, jaga agama. Orang salah faham dengki. Dia kata apa dengki? Sesama ngajar pun berdengki. Itulah suruh cerdik sikit, jangan telan semut. Dituduh pula apa berdengki pula lah. Dengki pun kau tak kenal apa maksud dengki. Tu fardu ain tak lepas lah tu. Cerita pasal dengki ni fardu ain. Ngaji tasawuf tu, kitab penawar bagi hati tu ada hurai masalah dengki. Apa dengki? Kita pun tak tahu dengki tu apa. Nampak tak? Fardu ain pun tak lepas tu. Bila ilmu fardu ain kita tak belajar, tak tahu tak apa, dia jadi fitnah pada diri kita. Dia jadi fitnah balik pada diri kita. Kita kata dengki. Apa maksud dengki? Tu dengki ya tu. Tak bagi orang pergi situ tu dengki ya tu. Tu takrif dengki. Dalam kitab penawar bab dengki. Dengki itu bermaksud melarang pergi ke sesuatu tempat. Itu dengki. Tak bagi mengaji dengan orang lain. Itu dengki. Dengki pun tak kenal macam ni. Macam mana nak dengar nak kenal Wahabiyah, Mujassimah, Mu'attilah dan macam-macam. Dengki pun tak kenal. Macam mana nak kenal yang lain-lain? Sebab tu bila Tok Guru cakap percaya sudah. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kita ni ibarat budak-budak. Walaupun umur kita bukan muda-muda, tapi dalam bab ilmu, dalam bab ibadat, kita ni budak-budak yang tak mengerti apa-apa dalam ibadat. Tak payah nak berasa macam faham tentang ibadat. Tok guru kita tu ibaratnya orang tua-tua dalam ibadat. Dia dah belajar macam-macam, dia dah ada pengalaman macam-macam. Yang baik dia dah tahu, yang mudarat pun dia dah tahu. Maka dia nasihatkan kita budak-budak ni, jangan main pisau, jangan main ular tu. Tu ular tu, jangan main. Dia kata, kenapa tak boleh main? Dia nak tanya. Kenapa tak bagi main ular tu? Dia tak ada ilmu lagi. Jadi kadang kalau bapak dia nak bagi tahu, ular ni haiwan yang berbisa. Kalau lambat pergi hospital kan, mati awal. Bisa tu apa? Kita nak menampaklah tu nama dia. Faham tak ni apa kita nak sampai ni? Bapak kata jangan tu janganlah. Jangan perusahaan. Kenapa tak boleh main ular ni? Kan kelawar tu badan dia ada corak-corak. Badan dia bersisik cantik, kadang kepala dia kembang macam tu. Lawa je. Lawa. Jangan. Kenapa tak boleh? Ada bisa. Bisa tu apa? La ilaha illallah. Ini masalah.
kalau murid-murid jenis degil, dia tanya macam ni, kenapa lagang? Kenapa tak bagi? Bahaya tang mana? Bahaya macam mana? Nak menerangkan tu makan masa panjang. Ngaji fardu ain dulu, nanti dengan sendiri kamu akan dapat jawapan. Ini nak tanya nak waktu tu, nak jawab waktu tu macam mana? Orang nak dapatkan kepahaman, nak boleh membezakan yang betul dengan yang salah ni, kena ngaji dulu. Sebab tu ulama kata, nak mengetahui, kalau kamu nak membezakan pahaman yang betul dengan pahaman yang salah, ngaji dulu sampai habis. Baru nanti bila diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, baru kita sendiri boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah. Di situ besok baru tahu, oh patutlah. Jadi sementara sebelum mendapat kefahaman yang sedemikian, percaya tu guru sudah. Boleh faham? Kena cakap sebiji-sebiji macam tu. Kalau tak kan, dengki je dulu. Asal ni, dia tak bagi pergi. Ngaji tasawuf, belajar dengki tu apa? Mengumpat tu apa? Ada tak mengumpat yang halal? Ada. Orang tak ngaji dia tahu. Mana boleh? Haram mengumpat. Haram berdengki. So ngaji fardu ain lah. Ngaji fardu ain. Tak yang kalut-kalut. Allah tak tanya kenapa tak ngaji tafsir, kenapa tak ngaji hadis. Jangan risau. Allah tak tanya. Sebab ilmu tu fardu kifayah. Dah ada orang lain tahu, kita tak payah tahu pun tak apa, tak berdosa. Tapi kalau tauhid, kalau tasawuf, kalau fiqh tak mengaji, kita kena tanya besok. Sebab ilmu tu wajib mengaji. Habis dah. Minum air sikit lah, rasa panas. Tiba-tiba rasa macam panas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Anak-anak kan macam perangai. Ada yang degil, ada yang kerap kepala, ada yang tak kerti bahasa, macam-macam. Dah sebagai orang tu kena sabar je. Untuk anak-anak dia macam-macam. Untuk guru tu sabar dengan kita tu macam-macam perangai. Mana nak minum? Bismillah, jemput minum je Bila baik pakcik minta maaf ni, saya minum dulu ni. Ni kan tercelup pula ni. Bismillah. Alhamdulillah. Dah, lain kali jangan tertanya kenapa. Kemudian katanya Muzanil lagi, ngaji sampai habis ni, nanti sendiri dapat jawapan. Ngaji fiqh Syafi'i betul-betul. Fiqh Syafi'i tu ngaji fiqh Syafi'i. Nanti dengan sendiri kita boleh tengok amalan yang pelik yang selain daripada Syafi'i. Ulama-ulama dari Syafi'i dia fatwa macam mana buat ibadat. Bila datang kepada kita benda pelik, kita boleh beza. Ni kita pun fiqh Syafi'i pun tak ngaji, sibuk-heboh nak ngaji Hanafi Hambali. Tu yang kita jadi bengong gelong lah. Dah lah, malah layan. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa'. Kekal itulah yang dikatakan sifat baqa', yakni sifat baqa'. Tapi kekal yang tadi itulah yang tidak bertemu dengan kebinasaan. Tu maksud tu sifat kekal Allah tu, bukan lama masa tu kan. Lama masa tu sifat kekal syurga, makhluk, sifat makhluk. Neraka pun begitu juga, azab neraka kekal. Bukan maksud azab neraka tu tidak bertemu dengan kebinasaan. Dah, dia makhluk juga neraka itu pun. Dia terima binasa, tapi mengikut janji Allah, Allah tak nak binasakan. Allah tak kehendak nak binasakan neraka itu supaya dirasakan azab seazab-azabnya, sedahsyat-dahsyatnya untuk orang yang ingkar kepada Allah. Padahal kalau Allah Ta'ala nak membinasakan neraka dan ahli neraka pun boleh, akal boleh tak? Tapi hukumnya mustahil. Mustahil apa? Mustahil apa? Macam mana nak lawan Wahabi ni? Mustahil apa? Mustahil aradiyah.
Kan kita dah belajar hukum aradi. You. Hukum aradi ada berapa? Wajib aradi, mustahil aradi, harus benda yang bersalahan, yang berlawanan dengan janji Allah tu hukumnya mustahil. Tapi bukan mustahil akli, mustahil aradi. Tengok tak ulang kaji tu. Siapa ada tengok kitab? Tengok daripada jauh. Tengok kita buka, tengok daripada jauh lah tu. Tengok daripada jauh. Sebab tu sungguh-sungguh ngaji, jangan main-main. Ulang ngaji. Untuk kita. Siapa faham dia lah yang untung. Siapa tak faham, kalau tak faham macam mana kita nak serapkan dalam amal, macam mana kita nak betulkan akidah kita kalau kita tak faham. Macam mana kita nak baiki bacaan ataupun nak baiki solat kalau kita tak faham tentang solat? Nak baiki macam mana? Jadi usahakan untuk dapat faham tu penting. Usaha nak dapat faham. Kalau main-main boleh faham tapi lambat. Ni ibadat, masa dah tak banyak, esok nak mati dah kita. Makna kena bersungguh supaya Allah kurniakan kepahaman. Bila kurniakan kepahaman boleh kita baiki. Begitu. Jadi jangan kata lah main-main lah ngaji, dengar-dengar dah. Jangan. Kena bersungguh. Sebab kefahaman tu penting untuk memperbetulkan amal. Gua apa dah? 10.30. Sikit lagi. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa yang lawan bagi bina. Jadi sifat binasa Allah wajib, mustahil ataupun harus? Mustahil. Sifat binasa pada Allah itu hukumnya mustahil, yakni suatu perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali, yang tentu tidak sekali-kali bagi zat Allah Ta'ala maksudnya. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati kita mengaku sungguh-sungguh bahawanya Tuhan itu bersifat kekal. Itulah yang dikatakan wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Wajib pada akal iaitu sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada dan tak boleh berubah menjadi tiada. Itu maksud wajib akli. Fahamkan betul-betul hukum akal tu. Jangan main-main. Hukum akal tu ada 3. Tak banyak pun, tapi kalau tak faham, payah kita nak ngaji sifat 20 ni. Bila sebut wajib akli, faham betul-betul. Ini perkara yang kekal ada, sedia kala ada, tak boleh berubah menjadi tiada. Dia ada, semata-mata ada, sedia kala lagi, tak ada permulaan adanya, dan kekal adanya sentiasa, dan kekal ada selama-lamanya, dan tidak boleh berubah menjadi tiada. Itu maksud wajib. Contohnya mana? Ni sifat baqa Allah Ta'ala ni. Itu maksud dalam perkara yang wajib bagi Allah. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa. Itulah binasa dikatakan mustahil pada akal. Mana sifat binasa? Binasa itu apa maksud? Bertemu kesudahan. Ada kesudahan, walaupun lambat lagi, walaupun berjuta-juta tahun lagi, dia terima binasa. Itu mustahil bagi Allah. Sifat binasa kita apa? Binasanya kita manusia ni wajib ke, mustahil ke, harus? Harus. Tapi kalau tilik kepada janji Allah, binasa kita wajib. Makna pada hukum akal lain, pada hukum janji Allah yang dikatakan hukum ardi itulah tilik kepada janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, wajib kita binasa, wajib kita mati. Tapi tilik kepada akal, harus kita mati. Kalau Allah nak kehendak kita ni hidup tanpa mati pun akal boleh terima. Mana akal boleh terima seandainya Allah kehendak hamba ni yang seorang ni takkan mati sampai bila-bila. Akal boleh terima. Betul tak? Tapi dah berlaku ke belum? Ada yang hidup tak mati-mati? Ada? Mungkin buang ada? Ada? Haji? Oh ya, kita tengok risau lah kita. Menghayati gitu.
Jadi pada akal binasa kita harus, makna akal boleh terima seandainya Allah kehendak saya ni, Allah tak nak matikan saya, akal boleh terima. Sebab urusan makhluk ni perkara mungkin, betul? Apa maksud perkara mungkin? Perkara yang harus ada dan harus tiada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Berlaku pun akal boleh terima, tak berlaku pun boleh terima, kerana perkara itu masuk di bawah urusan ta'alluq qudrat dan iradat Allah. Bukankah iradat dan qudrat Allah bertakluk dengan perkara mungkin? Umur saya ni perkara mungkin. Kalau Allah kehendak nak pendekkan, pendek. Kalau Allah tak kehendak nak matikan saya akan hidup selama-lama. Tapi terima binasa. Kalau Allah nak binasakan bila-bila masa boleh. Itu tilik kepada akal. Tapi tilik kepada janji Allah dalam Quran, mustahil saya akan kekal, wajib saya akan mati, wajib saya akan binasa. Begitulah suruh ngaji. Suruh ngaji tak mau. Tafsir hadis, tafsir hadis. Apa tu terikut orang yang kata kita mesti berpegang dengan Quran dan hadis. Ijma' jangan pakai, kias jangan pakai. Kita ni mesti pegang betul-betul Quran hadis. Sebab tu geng-geng ni dia banyak mengajar Quran dan hadis. Dalam waktu dia mengajar Quran dan hadis, itulah dia akan serapkan kepahaman akidah dia. Jaga baik-baik, jaga baik-baik. Dalam waktu tu kita datang nak ngaji tafsir, nak beritahu lah tentang firman Allah tu, supaya semuanya boleh khusyuk. Dalam masa yang sama dia akan masukkan jarum-jarum tanpa tuan-tuan, tanpa kanak-kanak tadi sedang. Sebab ada yang rasa dewasa, kata tebu tak nak dengar. Yang tak elok kita janganlah pakai. Kau boleh beza ke yang tak elok dengan yang elok? Masalahnya sekarang kau guna bahasa kasar sikit, kau boleh beza ke yang betul dengan yang salah? Dalam peringkat kau begitu, kau boleh beza ke apa yang disampaikan tu betul ataupun salah? Dalam keadaan kita baru mengaji, ada kata bukan nak ikut, tapi yang tak elok kita tak payahlah ikut. Kau boleh beza ke yang elok yang tak elok? Dengki pun kau tak faham apa maksud. Sebab tu adab ngaji ni kena yakin dengan guru. Yakin dengan guru. Kita yakin yang guru tu boleh bimbing kita, boleh selamatkan kita daripada benda-benda bahaya. Itu adab belajar. Bukan suka-suka. Nak mengadap, nak tinggalkan guru, itu bukan adab. Kena jaga adab. Itu di antara itu nama adab batin dengan guru, adab batin. Bukan zahir. Zahir contoh duduk diam-diam, tak bermain, tak berborak, tak bersembang, tak lunjuk kaki depan muka tu guru. Itu adab zahir. Jangan letak kitab ada depan kaki, jangan letak kitab sama tinggi dengan kaki. Ini banyak kat masjid orang mengaji tak ada adab. Dia buat kitab macam surat khabar. Cantik muka dia, duk letak kaki depan, letak kitab depan ibu jari kaki dia. Kurang hajar betul. Tak ada adab tu. Biadab dengan ilmu, biadab dengan kitab. Kau nak ambil ilmu dalam kitab tu, tapi kau tak beradab dengan kitab, macam mana Allah nak bagi berkah? Sebab tu mengaji tak berubah-ubah, tak dapat berkat. Tanda-tanda orang tu dapat ilmu berkat, dia akan berubah daripada tak baik akan jadi baik. Itu tanda berkah ilmu. Ni tak ada berkah. Sebab apa? Adab kita tak jaga. Faham boleh faham, faham boleh faham, datang hari-hari, dengar selalu, dengar rakaman selalu, boleh faham. Tapi berkat belum tentu kita dapat kalau adab kita tak jaga. Tu betul, adab mana jaga. Adab dengan kitab. Kitab letak bawah-bawah. Bawa kitab macam bawa majalah mangga. Wajib kena jaga. Sebab ilmu dalam kitab syarak ni diambil daripada Al-Quran. Cuma pangkatnya tak sama lah seperti Quran. Wajib berwuduk kalau nak tanggung.
Tapi disunatkan, terbaiknya, afdalnya berwuduk tiap kali nak pegang kitab-kitab syarah, walaupun bukan Quran. Kitab hadis, kitab tafsir, kitab fiqh, kitab tasawuf, kena ada wuduk yang sepatutnya lah. Sebab ilmu tu mulia, jadi maka nak kena muliakan dia. Jangan letak sesuatu atas hitam tanpa hajat. Letak tasbih atas hitam tak boleh, kecuali berhajat. Ribut ke contohnya, buka kipas nombor 10, bunyi ketah dia, macam mana nak mengaji? Letak tasbih, tak apa, ada hajat. Tapi tanpa hajat tak boleh meletak sesuatu atas kitab, tak boleh. Orang panggil tidak beradab. Nak dobek kitab, ulama kata jangan, kalau boleh jangan pakai dakwat merah. Dia pakai nak tanda tak apa, tulis je. Ada pantang larang dia. Ada pantang larang dia, bukan ikut sesuka hati nenek moyang kita. Jangan ikut rasa-rasa mengaji ni. Jangan buat pasal mengaji agama ni dia ada hubung kait dengan tujuan utama kita dijadikan oleh Allah. Jadi benda bukan main-main mengaji ni. Kaya dengan adab dan akhlak yang zahir dan yang batin. Kena jadi. Kalau tak, nanti kita tak dapat berkat ilmu, rugi. Penat kita mengaji, buang masa, tapi tak ada perubahan pada ibadah kita. Penat kita mengaji lah, buang masa lah, tapi tak ada perubahan pun. Mulut kita jahat macam biasa. Tasawuf, main kitab kita ngaji. Kitab hikam dia, kita hikam ngaji hikam pula. Main penawar bagi hati tu tak teramal-ramal lagi. Hikam ni hikam. Itu untuk orang dah dewasa dalam ibadah. Kita ni penawar bagi hati tu, kalau dapat beramal jadi wali dah lah, insya-Allah. Jadi wanita solehah, jadi laki soleh lah kalau boleh beramal dengan ilmu yang ada dalam kitab penawar bagi hati tu. Ni kalut nak mengaji. Begitulah, sabar. Tenang, sabar. Bagus nak jadi baik, tapi kalau gopoh tak bagus. Gopoh nak jadi baik tak bagus. Gopoh nak jadi alim tak bagus. Situ ada tipu daya syaitan. Tak tu cari tu guru sudah. Kalau kita tak cari tu guru, pergi cari tu boleh kan? Itu boleh. Kalau tak cari tu guru tu boleh bimbing kita, pergi cari tu. Buat apa nak pergi ngaji dengan dia yang kau tak cari dengan dia? Cik jawab. 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 Kita kena tu adab dia, makna kena percaya dengan guru, yakin guru tu boleh bimbing kita. Ini sebut dalam kitab adab untuk ilmu tu, sebab dia bersangkut dengan keberkatan ilmu. Maksudnya kita macam apa? Kita tak menghargai, maknanya ingatan, ikhlas daripada guru yang sangat-sangat sayang kepada kita. Yang mana guru ni niatnya apa? Nak membimbing kepada jalan yang betul. Risau anak-anak muridnya nanti terjebak dengan benda bahaya. Itu je niat tu guru. Dia bukan niat nak korek harta benda anak murid, bukan. Guru yang betul niatnya nak membimbing anak murid supaya selamat zahirnya dan batinnya sampai kepada Allah. Jadi dia sangat takut, sangat risau, sangat bimbang anak-anak muridnya nanti terjebak dengan benda yang merosakkan agama tu. Itu guru yang sebenar. Tapi kalau guru yang tak sebenar, dia tak peduli anak murid ni nak rosak ke tak rosak, dia tak peduli. Itu bukan ciri-ciri guru. Dia tak peduli anak murid ni nak rosak ke tak rosak, itu terpulang lah. Aku datang mengajar dapat duit, jadi ya. Na'udzubillah, minta jauh benda macam tu. Ustaz apa ada baca kitab Taklimul Aulad? Ada baca di sini? Kitab bab adab untuk ilmu ada? Ke ni pelita penuntut? Taklim dah baca? Dah khatam ke belum? Musa apa dah? Musa 2? Lebih separuh. Habis cepat cakap Ustaz.
Bagus tu taklim bukan. Jangan dengar je kita tu. Jangan ngaji seronok nak ambil tahu je. Tu bukan untuk nak ambil tahu, nak beramal. Tak banyak tempat baca kitab tu. Tapi memang sangat penting sebagai penuntut ilmu kena ngaji tu. Taklim supaya kita tahu adab. Baguslah baca, bagus. Ngaji ya. Mudah-mudahan Allah bagi berkat. Kemudian katanya musannif lagi, dan pengakuan itulah dikatakan mustahil pada akal, dan makna kekal itu barang yang tidak menghubungi, tak bertemu, tak berjumpa dengan tiada. Itulah maksud kekal Allah. Atau dikatakan barang yang tidak terima hilang. Mana benda tu akal tak boleh terima, dia hilang, dia binasa, akal tak boleh terima. Itu maksud kekal di sini. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tidak binasa itu dalilnya kita fikir. Ni namanya dalil apa? Dalil akal pula Tadi dalil Quran. Lagi banyak bukti, lagi bagus, lagi teguh, lagi kuat. Tadi dalil Quran dah ada, kemudian disokong pula dengan dalil akal pula. Lagi mantap lah maksudnya. Kalau tak ada dalil bahaya, nanti dia bergoyang. Kalau tak ada bukti, nanti dia bergoyang. Bila datang hasutan, bila datang gangguan, dia akan bergoyang, sila-sila tercabut nanti kena. Itu perlukan dalil. Sebab tu mengetahui dalil wajib. Kalau tak ada dalil, nanti kau datang hasutan berat-berat, cabut. Tu yang jadi tercabut iman. Yang jadi murtad tu apa? Padahal lahir dalam Islam tu. Kalau kata orang yang asalnya kafir, lepas tu masuk Islam, lepas tu murtad balik, adalah jalan kita nak fikir. Ini dah lahir Islam tapi akhirnya murtad. Kenapa jadi macam tu? Bergoyang, cabut. Sebab tak ada dalil. Dia tak ada tempat dia berpaut. Dia percaya Allah, percaya Rasul, percaya kiamat, percaya Islam tu agama sebenar, percaya dengan sebab ikut orang cakap. Tu jadi macam tu. Jadi nak jadi teguh, tegak, mantap, tak bergoyang. Macam saudara kemara kita dekat Palestin tu, kau tembak lah, kau bunuh lah, kau apa, tak jadi apa. Kau nak tanam anak hidup-hidup, dia tak peduli, dia tak berganjak. Sebab apa? Pangkat dia, dalil, dia ada dalil, bukti. Waktu imannya macam tu. Masya Allah, hebat. Kemudian dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tidak binasa itu dalilnya ialah kita fikir. Kita fikir, renung kaji. Jikalau Allah Ta'ala tidak kekal, tak kekal ni maknanya apa? Binasa lah, betul? Kalau Allah Ta'ala tidak kekal dengan makna tu, maka tentulah ia binasa. Situ pun sebenarnya tuan-tuan rahimakumullah, situ pun sebenarnya dah boleh jadikan dalil dah. Situ pun dah cukup nak jadikan dalil akal, boleh dah. Kalau Allah tidak kekal, maknanya dia binasa. Binasa ni sifat kelemahan, binasa ni sifat kekurangan. Mana boleh duduk pada yang mendakwa dirinya Tuhan. Tuhan mesti hebat, Tuhan mesti sempurna, tiba-tiba binasa pula dah. Tak kena ni, mustahil. Mana boleh Tuhan binasa? Tuhan ni tak boleh bersifat dengan kurang, tak boleh. Tu Tuhan sifat dia yang lebih-lebih dia. Sifat kekurangan tidak layak ada pada Tuhan, walaupun satu. Ada berapa banyak sifat kekurangan? Tak terhingga banyaknya sifat kekurangan, sifat kekelemahan. Tak terhingga berjuta-juta, lebih daripada itu lagi. Satu pun tidak layak ada pada yang namanya tu. Kalau ada satu sahaja, tak wajib dah disembah dia sebagai Tuhan. Satu dia ada sifat kekurangan, tak layak dah nak disembah dia. Sebab tu Tuhan tu bermaksud satu zat yang maha suci dari sebarang jenis sifat kekurangan. Itu Tuhan. Dan jika ia dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tidak binasa itu ialah kita fikir. Jika Allah Ta'ala tidak kekal, maka tentulah ia Allah binasa. Dan jika ia Allah Ta'ala binasa, tentulah ia baharu. Betul? Kalau Allah Ta'ala itu binasa, tentulah ia baharu. Apa arti baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Itu barulah tu. Walaupun usianya 20 tahun, walaupun usianya 50 tahun, walaupun usianya 3000 tahun, baharu, dipanggil baharu.
Kerana baharu-baharu itu bermaksud sesuatu yang berasal daripada tiada kepada ada, ataupun sesuatu yang ada permulaan. Jadi kita ni baru, ada permulaan. Baik, dan jika Allah Ta'ala itu bersifat baharu, nescaya tidak ada Tuhan. Kalau Allah tu bersifat baru, nescaya membawa kepada takkan ada Tuhan, takkan wujudnya Tuhan. Kita dah belajar dulu dalam bab qidam, betul? Qidam artinya sedia kala. Kalau Allah tidak bersifat sedia kala, menunjukkan Allah bersifat apa? Baharu. Baharu apa maksud? Sesuatu yang ada permulaan. Bila sebut benda baru, mesti ada penciptanya, betul? Mesti ada yang jadikan dia. Jadi orang tanya, kalau Allah tu baru, mana Allah dijadikan? Siapa yang jadikan Allah? Dah ulang itu masalah daur dan tasar. Tengok balik bab qidam. Tu. Jadi kalau Tuhan bersifat baru, akan membawa kepada takkan wujudnya Tuhan. Tak boleh ada Tuhan kalau Tuhan tu bersifat baru. Tengok balik dalam masalah mustahil daur dan mustahil tasalsul. Tengok balik situ. Sebab tu di sini dia kata kalau Allah Ta'ala tu baharu, nescaya tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan tu bersifat baru, kalau Tuhan tu ada permulaan, membawa kepada tak ada Tuhan. Mana dalilnya? Tengok dalam bab qidam dulu. Huraian bab qidam, tengok situ. Bab tu kena ada kitab. Kalau tak ada kitab nak tengok apa? Tengok TV lah, tengok handphone, tengok TV dah, kita berada kena ada kitab. Boleh tengok. Dia kata tengok dalam bab tidak ada Tuhan dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Tak ada kitab, buka balik kitab. Itu kita dah cakap, itu dah robek, yang rakam je lah, dengar tak tahu lah. Kalau begitu, kalau dah begitu keterangannya, tetap dengan makna jazam lah, kejam lah, tak bergoyang lah, insyaAllah. Tetaplah Tuhan tidak bina, tetaplah pada akidah kita, dan tetaplah pada hakikat perkaranya, nafsul amri, hakikat sebenar-benarnya. Walaupun kita tak fikir, walaupun kita tak beriktikad, sesungguhnya pada hakikatnya Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan walaupun kita tak terfikir tentang kekalnya Allah. Kita fikir ni kendian. Allah tu bersifat kekal bukan dengan sebab kita fikir. Sebelum kewujudan kita lagi, Allah tu bersifat kekal dah. Maknanya nafsul amri, hakikat perkaranya, memang zat Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Walaupun makhluk ini tidak wujud, walaupun kita tak nak fikir tentang Tuhan, walaupun tak ada satu makhluk pun yang beriman Tuhan itu kekal, tetap hakikatnya Allah itu bersifat kekal sedia kala lagi. Bukan Allah itu bersifat kekal sejak kita mikir. Sejak kita mikir Tuhan itu kekal. Sebelum kita mikir, na'udzubillah, dia bersifat kekal sedia kala lagi. Kalau begitu tetaplah Tuhan tidak binasa. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan, yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Mana kau jangan menyengutukan Allah dalam meminta. Apa maksudnya? Jangan dalam hati kita ni yakin ada selain Allah boleh memberi. Faham tak? Yang boleh memberi apa yang kita nak, yang kita hajat, itu hanya Allah. Selain daripada Allah, walaupun Rasul sekalipun, dia tidak ada kuasa untuk memberi seperti Allah. Tapi puak-puak tu duk menuduh kita syirik kerana meminta kepada Rasul. Kita bukan minta Rasul bagi, kita minta Rasul mendoakan. Kerana di sisi akidah kita,
Rasul itu kan ada hadis, setiap kali orang berselawat, Allah akan mengembalikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab soal salawat-salawat yang dibacanya. Betul? Allah kembalikan roh baginda setiap kali orang berselawat. Agak-agak selama mana orang selawat? Setiap waktu ada makhluk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang kita tak berselawat, ada makhluk di tempat lain yang sedang bersolat. Walaupun sekarang kita tidak menunaikan solat zuhur, tapi di tempat lain sedang didirikan zuhur. Faham tak tu? Jadi faham di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya tidak wafat pada hakikatnya. Baginda hidup di sisi Allah. Bagaimana kaifiat? Wallahu a'lam, itu dengan kekuasaan Allah. Jadi itu yang ulama-ulama berdoa, wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah, bukan minta kepada Rasul. Bukan minta kepada Rasul menunaikan hajat. Faham tak tu? Ngaji bab-bab tu juga tuan-tuan. Sebab pahaman-pahaman tu mudah mengkafirkan orang-orang yang bersolawat, membid'ahkan, mensyirikkan orang yang bertawasul, yang beristighatsah. Dia kata bertawasul, beristighatsah ni syirik. Jangan mudah-mudah mensyirikkan orang, jangan. Syirik ni bermaksud hati seseorang itu yakin ada selain Allah boleh memberi seperti Allah. Walaupun pada mak kita minta tolong dengan mak kita dan hati kita yakin mak kita ni ada kuasa memberi, kafir kita. Faham tak tu? Jadi yang kata syirik ni apabila dia meletakkan dalam hatinya pegangan dan kepercayaan bahawasanya makhluk selain Allah boleh memberi bekas seperti Allah, boleh mendatangkan mudarat seperti Allah, boleh mendatangkan manfaat seperti Allah, baru syirik. Dalam keadaan kita minta tolong dengan mak kita, tolong dengan kawan kita, dalam keadaan hati kita bukan yakin yang dia boleh memberi. Dia boleh memberi pertolongan dan bantuan kepada kita pun dengan izinnya Allah. Adakah orang yang bertawassul kepada Rasul atau para ulama bi'iktikad macam tu? Makna bi'iktikad Syekh Abdul Qadir Jailani ada kuasa seperti Allah memberi. Ada orang iktikad macam tu? Jadi jangan mudah-mudah mengkafirkan orang. Sebab tu ni akhlak yang tak elok yang dibawa oleh pahaman-pahaman tersebut, sehingga para habaib pun dikafirkan. Nampak tak bahayanya, jahat adabnya, sehingga orang yang di dalam dirinya mengalir darah Nabi SAW pun dikafirkan, disyirikkan. Tidak menyakitkan hati Nabi buat macam tu, duk mengkafirkan keturunan dia, tidak menyakitkan hati Rasul. Kita nak masuk dalam kumpulan orang yang menyakitkan keturunan hati baginda Nabi SAW. Benda tu dia sampai, benda tu berkait tuan-tuan. Bila mengkafirkan para habaib yang sah keturunannya daripada Nabi, maknanya menyakitkan hati Nabi SAW. Kalau kita, orang caci maki, orang kata cicit kita kafir, apa perasaan kita? Orang kata cicit kita sesat, apa perasaan kita? Tapi perasaan kita tak penting. Ini perasaan Rasulullah. Jadi yang kita tak suka dengan pahaman ni bukan tak suka dengan tuan yang membawa, tak suka dengan pahaman yang disampaikan, kerana mengajak orang jadi tidak berakhlak, mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan, mudah menyesatkan orang-orang soleh. Jadi jangan betul. Jangan mudah mengkafirkan. Faham dulu syirik ni apa. Salawat tafrijiyah syirik. Salawat ni syirik. Syirik termana? Kita tak boleh nak tak boleh nak, tak tahu nak cakap. Syirik tak mana? Memuji-muji Rasul syirik tak mana? Wahai Rasul, kau bagai purnama, kau bagai matahari yang menyelamatkan kami. Makna kata-kata pujangga terhadap Rasul tu jadi syirik tak mana tu? Jadi kita tak boleh nak faham. Tapi yang kita kesian, ramai masyarakat terpedaya terikut dengan pahaman tu. Lalu bila orang berkasidah, baca salawat yang bukan datang daripada Rasul, terus disyirikkan.
dihukumkan kafir, terus dihukumkan murtad. Maksudnya syirik ni maksudnya murtad, tuan-tuan, bukan benda kecil. Syirik ni bukan sama dengan mengumpat, bukan. Syirik ni jauh lebih keji lagi daripada segala dosa. Bila kita kata orang tu syirik, makna orang kita kata orang tu murtad. Besar tu Tuhan tu. Besar tu Tuhan tu, jangan main-main. Inilah di antara benda yang sedang berlega dalam masyarakat kita. Itu yang kita takut, kita risau, kita bimbang nanti ada di kalangan anak bini kita dan keturunan kita jadi orang yang biadab macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah pelihara keturunan kita sampai kiamat. Kemudian jadi semuanya binasa. Semua. Dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan melainkan Allah saja Tuhan. Baginya juga hukum dan kepadanya Allah tempat kembali sekalian kamu. Kita ni semua akan balik-balik. Semua ni kita nak pulang dah ni. Kita ni tak lama, jangan-jangan hari ni kita pulang. Mana kita tahu? Pulang selama-lamanya lah. Dan maka dengan pengakuan dalam hati dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa itu membetuli pengakuan itu dengan keterangan Allah dalam Quran, itulah dia yang dipanggil orang yang beriman. Jadi apabila akidah, pegangan, kefahaman seseorang itu bertepatan seperti mana yang ada di dalam Quran dan hadis, maka dialah orang beriman. Faham di situ, barang siapa yang kefahamannya dan pegangannya bercanggah dengan Quran dan hadis, dia tidak beriman walaupun pada zahirnya melakukan amal soleh. Boleh pandang? Walaupun pada zahirnya melakukan amal soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah sini, sedekah sana, tutup aurat dan sebagainya, tapi pegangan dan kepahamannya bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran. Adakah dia beriman? Apa maksud iman? Kepercayaan dalam hati. Itu iman. Islam amalan zahir. Itu amalan zahir Islam. Amalan dalam hati ni panggilnya iman. Jadi betul-betul faham dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu wa atam. Jadilah ngaji dah sungguh-sungguh. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Ngaji berhati-hati. Imam Ghazali kata mengaji ni ibaratnya mendaki gunung yang mana banyak halangan, banyak cabaran, hantu gaya, jin tanah, macam-macam ada. Daki gunung, masuk dalam hutan tu, ada gaung, ada tebing, ada tempat licin, ada tempat jurang. Lepas tu ada rimau, ada beruang, ada serigala, ada gala, macam-macam lah. Ada bunian. Ni dalam perjalanan yang tuan-tuan sedang jalan ni, Imam Ghazali gambarkan macam tu. Nak cerita bahayanya perjalanan menuntut ilmu ni. Jangan kita nak daki gunung tu lenggang kangkung. Jangan nak lenggang kangkung. Sebab kita sedang berjalan di tempat yang sangat bahaya. Cuba kita tanya kawan-kawan kita yang hobi dia daki gunung. Cuba tanya dia apa persiapan yang dia buat. Ilmu pertama. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak daki tu? Ilmu mesti ada. Kemudian nak kena ada alat-alat. Senjata nak kena bawa. Betul? Makan, bekal makan nak kena bawa. Ubat-ubatan. Hati kena kental. Betul? Hati tisu tak boleh. Tak boleh kena marah sikit, tak datang mengaji lah. Tu hati tisu. Tak boleh kena nasihat. Alah, kata ke kita, bila pula sebut nama? Ada jenis mengaji hati tisu. Jangan, tak boleh nak daki gunung. Dia kena hati kental, semangat kuat, tak putus asa. Lepas tu kena ada ilmu. Kemudian ada pembimbing.
Kalau pergi seorang, kita tak pernah pergi lagi, tak pernah jalan lagi, nak pergi. So ada orang nak bimbing, kita kata, tak payahlah, aku boleh pergi sendiri. Memang masuk alam bunian lah, tak balik-balik. Masuk alam bunian, tak balik-balik dah. Bahaya tuan-tuan. Itulah gambaran yang Imam Ghazali buat, nak menunjukkan bahayanya perjalanan menuntut ilmu. Jangan ingat bila sebut menuntut ilmu selamat, belajar agama selamat. Bukan begitu. Salah kalau anggapan kita begitu. Jadi waspadalah. Wallahu alam. Anda cakap panjang-panjang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi segala keberkahan yang baik-baik yang Allah janjikan untuk orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu, dan mudah-mudahan segala kelebihan dan keberkatan itu disampaikan juga kepada ahli keluarga kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, orang yang baik dengan kita, orang yang tak baik dengan kita. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi taufik hidayah, diselamatkan daripada tertipu daya dengan pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, merosakkan agama. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya Allah. Yang marah tuan-tuan saya bukan marah dah, sayang. Hati-hati. Dalam ni boleh nanti dah kelas dah. Bagi baik kita dapat ni. Masih boleh. Ada lain. Awak. Sedikit. Dia doa saya ni. Tahu. Susah sikit. Ada sahabat kita? Jumpa lihat. Nanti jumpa lihat. Nanti jumpa lihat ni. Ya salam dengan dia orang Masih tak sini. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Ada tak? Ada right? Tak ada? Ada right? Ada motor tak right lagi? Siap. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Haji, jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Siap. Jumpa lagi. Ya, saya. Tadi adab yang batin tu apa? Dapatlah. Niat yang ikhlas, merendah diri dengan guru, yakin guru boleh membimbing, itu masuk dalam adab batin. Bersangka baik dengan guru. Bang Ismail tak balik ya? Dia daripada hari tu sebelum naik kapal terbang tak balik jumpa tak jumpa. Ustaz Kamar apa cerita? Dia masih dalam kemo lagi yang masih jumpa dari itu kuat dengan buat begitu sampai di ayah Yang adik saya suruh tanya kan, yang macam ni betul lah, boleh? Betul? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada. Itu berzikir, kaedah zikir. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah. Itu kaedah zikir.
Saya cari tapi satu artikel tu daripada universiti mana Apa? Alhamdulillah. Saya cari usul apa semua semua cerita semua kecoh saya pun tak pasti lah. Saya lah salah seorang ustaz sini lah yang saya kenal lah kawan dia dia orang mengaji negeri ni jadi kawan dia pun mengajar di sini lah dia mengajar tasawuf. Dia kadang-kadang mereka dia ambil kitab kita, dia baca tapi bukan untuk menerangkan benda tu, dia nak memutabelit. Itu yang kita takut. Jadi orang tak dapat kesan. Dia baca kitab mazhab Syafi'i tapi dalam masa yang sama dikutuk, dipelekehkan ataupun dimasukkan pahaman-pahaman lain, didatangkan pahaman-pahaman daripada tokoh-tokoh dia buat masuk situ. Tu jadi kita orang awam ni bahayalah. Dia macam-macam teknik dakwah dia macam tu. Kadang-kadang sebab kalau dibacakan kitab-kitab dia, orang akan boleh tahu. Orang akan boleh tengok. Okey, dia mengajar kitab apa? Orang tengok kitab apa. Tengok siapa penterjemah apa, siapa dia punya pengarang. Latar belakang pengarang, orang akan dapat kesan. Tapi di antara cara dia nak menyampaikan, dia baca kitab mazhab Syafi'i. Fiqh dia baca fiqh Syafi'i. Tapi bukan untuk nak menyampaikan situ. Kadang-kadang di situ dia memperlekehkan. Di situ dia bawa pahaman-pahaman tokoh-tokoh dia tadi. Jadi orang akan jadi ragulah dengan apa yang Imam Syafi'i sebut. Itu di antara kaedah dia. Yang dulu tuan di Arab Saudi tu seperti muncul pun di sana. Yalah. Sebab itu Tok Guru kita yang ada dulu, dia tak turun. Ada yang sampai tak turun Masjidil Haram. Walaupun dia duduk di sana, tak turun. Sebab tu dulu kata Tok Guru, masa Tok Guru ngaji sana, dia kata setiap tiang dalam Masjidil Haram tu semua Tok Guru kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengajar situ. Setiap tiang tu ada Tok Guru mengajar, dan ada puluhan murid, ada yang ratusan murid mengaji. Tapi lepas daripada tu semua orang-orang kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengajar situ semua kena tangkap. Ada yang kena tangkap, ada yang kena halang. Masuk. Jadi sekarang ni yang ada kat tiang-tiang tu bukan daripada gelik ni. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak.